Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayangnya, sehingga saat ini kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah selesai menunaikan fardu subuh berjemaah. Yang saya hormati Tuan Nazir Pentadbir Masjid, Yang Mulia Tuan Imam Tuan Bilal, pengerusi jawatankuasa dakwah, ahli-ahli jawatankuasa muslimin muslimat yang dihormati. Sesungguhnya Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir, dan Al-Quran adalah ibu segala mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah berjanji akan memelihara Al-Quran sehingga hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Tuan-tuan muslimin muslimat, pada pagi ini saya nak membawa satu kisah yang terjadi kepada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menentang perjuangan Nabi, sehingga penentangan beliau itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 5 ayat daripada surah Al-Masad, dan Allah taala mengatakan bahawa Abu Lahab dia celaka dan dia akan masuk api neraka. Surah ini adalah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada seorang individu, seorang yang sangat dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa ini menjadi satu suri teladan dan menunjukkan bahawa Al-Quran itu adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan membuktikan bahawa Al-Quran itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan bukannya datang
daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata sebagaimana yang dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Allah mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy, tuan-tuan, adalah satu bangsa Arab yang terkenal dengan ketajaman lidah mereka dan penguasaan mereka di dalam bidang bahasa dan sastra. Walaupun disebut masyarakat jahiliah, bukanlah bermakna orang Quraisy jahil dari segi kehidupan sosioekonomi dan politik. Mereka adalah orang yang mahir dalam ilmu ekonomi dan juga ilmu politik. Tetapi mereka dipanggil jahiliah kerana akidah mereka yang bercanggah dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadikan mereka orang-orang yang mensyirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencabar mereka yang ragu terhadap Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang bermaksud, dan jika kamu tetap di dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat sahaja yang sebisa Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu orang yang benar. Allah kata tidak mampu kamu buat. Wad'u syuhada'akum, ajaklah kawan-kawan kamu membuat satu surat bersama-sama. Maka sudah pastilah tuan-tuan, mustahil bagi manusia dan juga golongan jin, termasuklah para malaikat, untuk membuat ayat Al-Quran. Kerana Al-Quran di dalamnya mengandungi hikmah, mengandungi knowledge, tanda-tanda yang tidak mungkin diketahui oleh manusia, kerana ia melampaui suatu ayat ini diturunkan sebelumnya pada masa itu dan pada masa akan datang telah disebut oleh Al-Quran yang tidak mungkin dapat diketahui oleh manusia. Maka Abu Lahab ni tuan-tuan, suatu Nabi SAW dilahirkan. Beliau ni sayang kepada Nabi. Abu Lahab cinta kepada Rasulullah SAW. Kerana pada tahun 570 Masihi, tahun ni tuan-tuan menjadi tahun kebahagiaan bagi keluarga Abdul Muttalib. Kerana pada tahun itu telah lahir seorang cucu yang dinanti-nantikan oleh Abdul Muttalib, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul Muttalib telah berdoa kepada Tuhan pemilik Kaabah, wahai Tuhan pemilik Kaabah, jaga dan lindungilah dia, berikanlah rahmatmu Muhammad ku namai dia, agar dia terpuji di langit dan di bumi.
Dan kegembiraan Abdul Muttalib ini turut dikongsi oleh anak-anak dia. Dan orang yang paling gembira sekali menyambut kelahiran Nabi adalah Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala telah mencampurkan rasa cinta yang luar biasa di dalam hati Abu Lahab ini. Sehingga ketika Nabi dilahirkan, hambanya yang bernama Suwaibah datang memberi khabar kepada Abu Lahab, dia merdekakan. Dia merdekakan hamba dia ni. Di dalam satu riwayat oleh Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menceritakan ketika itu Abu Lahab sudah mati. Dalam mimpi itu Ibnu Abbas memberitahu Abu Lahab, beritahu dia, aku tidak pernah menjumpai istirahat kerana azab yang bertubi-tubi kepadaku. Tetapi setiap hari Isnin aku mendapat keringanan azab. Kerana Isnin itulah Muhammad dilahirkan. Dan saat itu aku membebaskan Suwaibah kerana memberitahu kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ni mati dah lah. Cuma riwayat ini kita tidak boleh menjadikan dalil kerana Ibnu Abbas masa bermimpi itu dia belum Islam lagi. Dia masih jahiliah. Jadi tuan-tuan, tidak banyak orang tahu bahawa Abu Lahab lah orang yang paling mencintai Nabi, dan Abu Lahab pernah berjuang untuk mendapatkan hak mengasuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Abdul Muttalib sebelum dia mati, dia panggil anak-anak dia kata, aku berharap seorang di antara kalian akan mengasuh Muhammad setelah aku meninggal dunia. Tapi orang Arab ni, abang yang paling tua lah yang diberi hak biasanya. Kerana Abu Talib dia juga mahu kepada Nabi ni, dia kata, wahai ayah, aku bersumpah di atas nama Tuhan pemilik Kaabah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang aku cintai, yang aku lebih cintai daripada adikku sendiri, yakni Abdullah. Dan sejak dilahirkan Muhammad selalu dekat di hatiku, bahkan lebih aku cintai daripada anak-anakku sendiri. Hatiku dipenuhi cintanya, dan dia anak adik kandungku seayah dan seibu. Akulah yang paling dekat dan berhak untuk mengasuh. Lalu Abdul Muttalib pun memberi hak kepada Abu Talib, engkaulah yang akan mengasuh Muhammad, wahai Abu Talib. Namun Abu Lahab dia tidak berputus asa. Dia bangkang ayah dia sendiri. Dia kata, wahai ayah, Abu Talib itu hidupnya paling susah, paling sedikit hartanya, dan paling sedikit anak dibanding dengan aku. Sedangkan kau tahu, wahai ayah, aku sungguh mencintai Muhammad. Namun tuan-tuan, kecintaan Abu Lahab ini kepada Nabi akhirnya bertukar menjadi kebencian. Puncanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat risalah pada tahun 610 Masihi, 40 tahun sesudah keputeraan baginda. Jadi Nabi ni, Nabi Muhammad ni, orang Mekah sayang semua tuan-tuan. Semua orang percaya pada Nabi. Semua orang kasih kepada Rasulullah, sebab Nabi ni sejak kecil lagi menunjukkan sifat yang terpuji.
Allah Ta'ala memberitahu dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada kamu, diri Muhammad itu, Rasulullah itu, satu contoh ikutan yang baik. Nabi ni orang sayang semua dan orang percaya. Lalu apabila Nabi nak membuat dakwah secara terbuka di kota Mekah pada masa itu, Nabi himpunkan orang Mekah. Semua orang Mekah yang Nabi panggil ni datang Melaka, termasuklah Abu Lahab, bapa saudara dia. Jadi Nabi pun kata, wahai keluarga Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Fah, apa pendapatmu jika aku mengatakan ada satu pasukan berkuda di balik bukit sana akan menyerang kalian, adakah kalian mempercayai? Serentak orang Mekah jawab, ya, kami percaya kerana kau tidak pernah berbohong. Lalu Nabi pun mengatakan, aku datang memberi peringatan akan seksa Allah yang sangat pedih. Allah telah memutuskan seorang Rasul memberi peringatan kepada kalian untuk beriman kepada Allah semata-mata dan meninggalkan kemusyrikan, agar kalian saling mencintai dan menyayangi antara satu sama lain. Aku datang membawa Islam dan bersaksilah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad bersuruh Allah. Bila Nabi kata begitu, tuan-tuan, Abu Lahab ni, bapa saudara Nabi sendiri, dengan tidak semena-mena dia menyerbu ke hadapan Rasulullah. Lalu dia tunjuk kepada Rasulullah, dia mencaci Nabi SAW. Dia kata kepada Nabi, celakalah engkau wahai Muhammad, hanya untuk ini engkau mengundang kita semua. Maka di atas sikap keras Abu Lahab ini, Allah menurunkan ayat pertama hingga ayat kelima surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergelojak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula isterinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Yang di lehernya ada tali daripada sabuk. Turunnya tuan-tuan ayat-ayat ini membuktikan kebenaran Al-Quran, membuktikan mukjizat Al-Quran, kerana Allah kata Abu Lahab dengan isteri dia masuk neraka. Apa maksud dia? Masuk neraka ni maksud dia akan beriman kepada Nabi SAW. Kalaulah Quran ini datang semata-mata daripada Nabi, bagaimanakah Nabi boleh tahu bahawa Abu Lahab tidak akan beriman? Kerana Abu Lahab dia masih diberi umur 10 tahun sesudah turunnya ayat ni. Surah ni 10 tahun lagi dia hidup. Kalaulah katakanlah Abu Lahab pada tahun yang kedua atau tahun yang ketiga sesudah turunnya surah ini dia masuk Islam, maka terbukti Al-Quran sudah salah. Tetapi oleh kerana Quran ini datang daripada Allah dan Allah tahu, walaupun Allah campurkan rasa cinta kepada Abu Lahab ni dalam hati dia, cinta kepada Nabi, tapi dia tidak akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebab tu Allah kata masuk neraka. Ini satu pembuktian, tuan-tuan. Soalan dia,
Mungkin saya boleh tanya kepada tuan-tuan, kenapa ayat ni ditujukan kepada Abu Lahab, sedangkan di kota Mekah pada masa itu banyak lagi penentang-penentang Nabi, bukan Abu Lahab saja. Ada lagi penentang-penentangnya. Abu Jahal lagi hebat. Abu Jahal atau nama sebenarnya Abu Hakam, nama sebenarnya Umar. Nama sebenar dia. Orang Mekah panggil Abu Hakam. Sebab Abu Jahal ni orang bijak. Orang paling cerdik di kota Mekah masa itu adalah Abu Hakam. Abu Jahal ni. Dia adalah Raja Mekah. Raja Mekah ni bukan masuk raja, tapi dianggap nombor 1 di Mekah masa itu. Ada Abu Sufyan, orang yang mahir dalam war room, mengatur perancangan nak membunuh, untuk menghancurkan Nabi SAW. Abu Sufyan, bijak dia. Di Mekah masa tu ada Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, orang kaya di Mekah yang sentiasa mempelekeh Rasulullah. Nah, dia kalau temu Rasulullah, dia pelekeh. Ubay bin Khalaf ni, dia selalu menyindir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah masa tu ada Umayyah bin Khalaf, orang paling bekeng dari Mekah masa tu. Bila bin Rabah dulu diserah kepada dia, pemilik asalnya bernama Abdullah. Dia serah Abu Lahab, dia berserah Bila bin Rabah kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf lah yang seksa Bila ni dengan batu di padang pasir, dia lah. Tapi kenapa tokoh-tokoh ni tak ada pula Allah tujukan ayat Quran ni direct, straightforward kepada tokoh-tokoh ni? Ulama kata, tuan-tuan, ulama kata dalam banyak-banyak penentang-penentang ni di kota Mekah ni, hak lain ni lawan Rasulullah, tetapi mereka percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, percaya kepada Allah. Tapi Abu Lahab ni satu-satunya manusia yang tak percaya kepada Nabi, langsung tidak ada iman kepada Allah Ta'ala, langsung tak ada. Orang kata betul-betul orang jahiliah yang tidak nampak kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hak lain tahu belaka. Ubay bin Khalaf dia lawan Nabi, bukan kerana dia tak tahu Rasulullah tu benar, tapi kerana kepentingan ekonomi masa tu. Kerana Ubay bin Khalaf ni dia pemegang share paling besar sekali dalam industri membuat berhala. Dulu di Mekah dulu zaman jahiliah, orang pergi buat haji, buat umrah, balik haji, buat balik patung-patung sebagai cenderahati. Abu Sufyan pun percaya kepada Nabi. Ada riwayatnya, ada hadisnya. Abu Jahal apatah lagi, orang paling bijak. Orang yang bijak ni dia mudah trace. Orang yang pandai ni dia boleh trace berbanding orang bodoh. Orang cerdik ni dia mudah sangat trace. Tidak susah bagi Abu Jahal untuk mengesan nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawa. Dalilnya, tuan-tuan, di dalam satu hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni panjang sikit. Hadis ni, daripada hadis inilah, tuan-tuan, bagaimana Abu Jahal dapat gelaran. Abu Hakam ni dia dapat gelaran Abu Jahal. Abu Jahal tu Nabi yang bagi nama dia. Gelaran tu Nabi yang bagi, bukan orang Mekah bagi. Rasulullah yang bagi julukan kepada Abu Hakam ni Abu Jahal. Abu Jahal ni maksudnya bapa jahil ataupun super bodoh. Itu maksud dia. Jadi, tuan-tuan, dalam hadis ni, pada satu hari Allah mencampakkan di dalam hati Abu Sufyan, dia rasa nak pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak pergi
Dia nak dengar ni, Muhammad ni waktu malam buat apa kat rumah. Dia nak pergi dengar. Allah campakkan dalam hati Abu Sufyan ni, tuan-tuan. Dia pun pergilah. Dia pergi waktu malam. Dia curi-curi dengar. Jibril mari beritahu dah. Jibril mari beritahu dah pada Nabi yang Abu Sufyan ada datang tu. Lalu Rasulullah pun baca ayat-ayat Quran. Rasulullah baca. Abu Sufyan ni, tuan-tuan, bila dia dengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW, dia terpegung. Dia kata hak keluar pada mulut Muhammad ni bukanlah daripada mulut dia, melainkan perkataan-perkataan yang datang daripada langit. Sebab orang Mekah ni, tuan-tuan, dia boleh beza, tuan-tuan. Dia boleh beza. Contoh anak kita hak umur 7 tahun. Tuan-tuan karang satu karangan, satu puisi. Tuan-tuan buat, suruh dia baca. Bila dia baca, memang kita terpegung. Tapi bukan datang daripada diri dia. Orang lain yang beri skrip kat dia baca. Kerana orang Mekah ni, tuan-tuan, pada setiap tahun dia ada sayembara puisi. Mana-mana puisi yang indah-indah tu, yang menang dalam sayembara tu, dia gantung di Pasar Yukas di Mekah. Bagaimana tingginya orang Arab ni memberi penghormatan kepada sastrawan ni. Jadi Abu Sufyan boleh beza, dia kata ni bukan daripada mulut Muhammad, bukan belajar pun. Ini datang daripada langit ni. Sebab dia terpegung mendengar ayat-ayat itu. Lalu pada malam yang kedua, dia mari pula dengar. Nabi bacakan lagi ayat-ayat ini sampailah 3 malam berturut-turut Abu Sufyan mari curi dengar di rumah Nabi. Pada hari ketiga dia pun duduk termenung di satu tempat di kota Mekah. Riwayat menyebut apabila dia duduk termenung ni, tiba-tiba datang seorang sahabat dia yang tidak disebut nama dalam hadis. Dalam hadis ni tak disebut nama. Lalu sahabat dia bertanya, dia kata, wahai Abu Sufyan, kenapa kamu ni seolah-olah susah hati ni, nampak termenung ni. Lalu Abu Sufyan pun kata, 3 malam aku pergi curi dengar rumah Muhammad, dan aku mendengar perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut Muhammad, dan aku percaya bahawa dia adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Sufyan ni, tuan-tuan, dia nak masuk dah Islam masa tu. Dah ada terdetik hati dia nak masuk Islam bila mendengar ayat-ayat Allah ini. Lalu kawan dia pun kata, bila masa kamu pergi? Abu Sufyan kata, adalah masa ni 3 malam berturut-turut ni aku pergi ni. Kawan dia kata, aku pun ada juga masa tu. Masa Abu Sufyan pergi dengar tu, kawan dia ni pun ada juga sekali, 3 malam juga pergi dengar. Abu Sufyan pun kata, kamu dengar juga, apa pendapat kamu? Kawan dia kata, aku percaya bahawa Muhammad ini Nabi, dia diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lagu mana ni, kita nak masuk Islam ke tak? Sahabat dia tanya kepada Abu Sufyan, nak masuk Islam tak kita ni? Abu Sufyan kata, biar dulu, kita kena tanya dulu Raja Mekah dulu. Kita kena tanya Abu Hakam dulu. Apa-apa hal, tanya dia dulu. Biar pecah di perut dia, jangan pecah di mulut. Sebab kalau kita bising-bising, kalau orang Mekah pergi dengar rumah Nabi, akan masuk Islam kata. Biar dulu kita tanya Raja Mekah dulu. Lalu Abu Sufyan dan sahabat dia pun pergilah. Dia pergi ke rumah Abu Hakam, rumah Abu Jahal ni. Lalu dia pun ceritalah. Dia cerita, dia kata, wahai Abu Hakam, 3 malam aku pergi curi dengar rumah Muhammad, kata Abu Sufyan, dan aku mendengar perkataan yang keluar daripada mulut Muhammad ini. Jadi Abu Sufyan ni pelik, Abu Jahal ni pelik dengar.
Dia kata, bila kamu pergi? Abu Sufyan dengan sahabat dia kata, adalah malam tu kita pergi, 3 malam turut kita pergi. Abu Jahal kata, aku pun ada juga. Rupanya Abu Jahal pun pergi dengar juga. Cuma 3 orang ni tuan-tuan, masing-masing tidak ketahuan keberadaan masing-masing. Abu Sufyan tak tahu Abu Jahal ada, Abu Jahal tak tahu Abu Sufyan ada, dan tak tahu sahabat yang tak disebut nama tadi. Jadi masing-masing mendengar mereka, 3 ini. Lalu Abu Sufyan pun tanya, apa pendapatmu wahai Abu Hakam? Lalu Abu Sufyan kata, demi Allah, aku tahu bahawa Muhammad itu benar. Masa tu Abu Sufyan gembira dah, Abu Sufyan nak masuk Islam, Abu Jahal nak masuk Islam. Lalu dia kata, tapi kenapa kamu tidak beriman wahai Abu Hakam? Kamu kan Raja Mekah. Kalau kamu beriman, semua orang Mekah akan beriman. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni, pada masa inilah Abu Sufyan, Abu Jahal ni, dia menunjuk kebodohan dia. Dia marah kepada Abu Sufyan ni. Dia kata, wahai Abu Sufyan, mu dengar baik-baik. Abu Jahal kata, daripada dulu suku Muhammad dan suku aku bersaing di Mekah. Mereka memberikan makan kepada jemaah haji. Kami juga membuat makan kepada jemaah haji. Mereka membuat pasukan untuk mempertahankan Mekah. Kami juga membuat pasukan mempertahankan Mekah. Pokoknya apa yang mereka buat, kami juga buat. Sehari mereka buat, sehari kami buat. Dan kami bersaing terus. Tetapi sekarang dari suku Muhammad datang seorang Nabi. Sedangkan daripada sukuku tidak ada Nabi. Jika aku beriman kepada Muhammad, maka berarti sukuku kalah. Dan nenek moyangku akan terhina. Abu Hakam ni, Abu Jahal dia tolak Nabi ni bukan kerana dia tak yakin pada Nabi, tetapi kerana taksub dia kepada kaum dia. Sebab suku dia dengan suku Muhammad ni di Mekah ni bersaing untuk mendapat kuasa. Maka di atas tuan-tuan, di atas sebab itulah maka dapat jolokan Abu Jahal dalam hadis ni. Dulu tuan-tuan ada satu respon dalam WhatsApp. Sekarang ni WhatsApp mudah kan. Respon. Dia orang tanya saya. Dia kata, macam mana boleh jadi hadis dia? Macam mana Muhammad boleh tahu ni cerita dia kata. Macam mana boleh di kronologi tu? Banyak tuan-tuan fahaman inti hadis dia. Dia tak faham pun. Yang jadi hadis tu kan Jibril beritahu kat Nabi semua. Nabi cerita kronologi tu Jibril yang beritahu. Jadi apa yang berlaku di luar tu, Abu Jahal berbincang dengan Abu Jahal bincang Abu Sufyan semua tu, Jibril beritahu kat Nabi. Rasulullah ni dia tahu semua. Rasulullah bukan tahu setakat yang ada masa tu. Akan datang pun Nabi tahu. Hak berlaku zaman kita ni Rasulullah tahu dah. Sebab apa? Jibril yang menyampaikan kepada Nabi melalui Allah memberitahu pada Nabi melalui Jibril. Jibril penyampai dia. Macam mana boleh persoalkan hadis pula? Jadi tuan-tuan, balik kepada Abu Lahab tadi. Jadi Abu Lahab ni dia ni bagaimana dia mati? Tu dia. Bagaimana Abu Lahab mati? Riwayat menyebut bahawa Abu Lahab ni dia ni sangat benci pada Nabi. Kebencian Abu Lahab ni pada Nabi ni meluat-luat ke tak? Sampai orang kata mengada-ngada pula. Orang lain tak serupa dia. Sebab apabila Nabi SAW ayat ni turun ni, surah Al-Masad ni turun ni, orang Mekah pun beritahu Abu Lahab. Dia beritahu kepada isteri dia, Ummu Jamil ni.
Dia pun cerita kat Abu Lahab, suami dia. Apakah engkau telah mendengar itu wahai Abu Uzzah? Dia tanya kat suami dia. Abu Lahab tanya, apakah itu wahai Ummu Jamil? Tentang anak saudara kamu lah, Muhammad. Dia telah mencaci kita. Abu Lahab tanya, siapa yang caci? Siapa yang dia caci? Aku dan kamu, kaum Quraisy, semuanya menyebut ucapan yang katanya datang daripada Allah. Lalu Abu Lahab ni dia peli pula Nabi. Dia kata, nak ancam aku dengan neraka, dia kata. Aku bersumpah akan menghentam kepalanya di dinding Kaabah. Dan bermula pada hari itu, tuan-tuan, Abu Lahab ni dia tidak ada kerja lain. Dia bangun lebih awal daripada Rasulullah. Tuan-tuan bayangkan, Rasulullah tidur, Rasulullah bangun. Rasulullah ni awal lah bangun kan. Abu Lahab lagi awal pada Nabi. Sebab apa? Dia nak prepare, dia nak tengok Muhammad keluar gimana. Misal kata Nabi turun, Nabi keluar, dia sudah tunggu dah depan rumah Nabi tu, dia tunggu dah. Bila Nabi jalan keluar, dia akan follow Nabi. Sementara isterinya Ummu Jamil, dia akan mencari, memetakan lokasi-lokasi tempat Nabi lalu. Maka dia akan cari duri ataupun kaca ataupun benda-benda yang boleh menghalang Nabi. Biasanya ditanam dengan duri lah, duri dengan kaca tempat laluan Nabi. Sebab logik akal dia, kalau Nabi lalu, Nabi pijak, Nabi akan cedera. Jadi suami isteri ni dia sama naik, tuan-tuan, menentang Nabi ni. Jadi Abu Lahab pula, apabila dia tengok Rasulullah bertemu dengan sesiapa, katalah Nabi temu dengan orang seorang, dia tunggu, dia tak halang, dia tunggu dulu. Apabila Nabi meninggalkan orang itu, dia pergi brainwash. Muhammad beritahu apa kat awak? Jadi si polang dia cakap gini-gini, mu jangan percaya dia. Aku ni pok selekang dia. Abu Lahab ni, tuan-tuan, dia gunakan kedudukan dia sebagai bapa saudara Nabi. Orang Arab ni kalau sebut pok selekang, maksudnya hubungan darah ni confirm lah, betul lah, maksudnya gitu lah. Orang Arab dia budaya dia begitu. Mu jangan ikut Muhammad dan anak dia ni, anak saudara aku ni pok selekang dia. Begitu sekali, tuan-tuan, dia brainwash orang supaya tak percaya pada Nabi. Jadi padam dah, dia dapat neraka suami isteri. Dan kebencian Abu Lahab ni kepada Nabi ni, sehingga apabila berlaku peperangan antara ni, peperangan yang berlaku antara Islam dengan kafir Quraisy ni, dia ni leka bertanya, bila tentera Quraisy dah pergi nak bertepur tentera Islam ni, dia tak pergi berperang, dia upah orang je ganti dia. Dan dia akan leka bertanya, kabilah-kabilah Arab masuk ke Mekah, dia akan leka bertanya, adakah Muhammad sudah mati dibunuh? Adakah Islam sudah dihancurkan? Dia leka bertanya. Maka pada satu hari, tengah dia duduk leka bertanya tu, pulang satu dagangan, kabilah dagang pulang. Salah seorang daripada kabilah dagang tu, seorang hamba yang ikut orang hamba lah, hamba ni orang kulit hitam, orang Habsyi. Hamba ni, tuan-tuan, milik adik-beradik dia juga, milik Ibnu Abbas. Lalu dia pun tanya ke budak ni, pada hamba ni, dia tanya, adakah Islam sudah dikalahkan, adakah Muhammad sudah dibunuh? Riwayat menyebut hamba milik Ibnu Abbas ni kata, sesungguhnya Allah akan memberi kemenangan kepada Islam, memenangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi kebatilan. Dia buat gitu. Abu Lahab marah. Apa Abu Lahab buat masa tu? Dia karate budak tu, dia belasah budak tu separuh mati. Bila dia belasah budak tu, kebetulan masa tu isteri Ibnu Abbas ada. Isteri Ibnu Abbas capai sebatang kayu, dia hayung kena kepala Abu Lahab.
kena atas dahi dia. Abu Lahab ni jatuh terduduk. Kesan dia tuan-tuan, pukulan isteri Ibnu Abbas itu menyebabkan luka. Rupa-rupanya Abu Lahab ni dia ada penyakit kusta. Penyakit kusta ni tuan-tuan, bahaya penyakit kusta ni, kalau dihentam di tubuh orang penyakit kusta ni, virus dia boleh aktif, menyebabkan luka Abu Lahab tu tak sembuh, menjadi tokok, menjadi kudih yang sangat luar biasa busuk dia. Sehingga riwayat menyebut anak isteri dia pun tak tahan duduk dalam rumah kerana bau daripada kudih Abu Lahab ni, sehingga dia terlantar dalam rumah seorang diri atas katil. Lama dia sakit, sehingga akhirnya dia mati. Ada dua pendapat yang kuat. Satu pendapat yang mengatakan bahawa orang Mekah ni tak tahan bau ni, ambil batu lempar dalam rumah Abu Lahab sehingga rumah dia jadi kubur. Rumah jadi kubur. Kemudian pandangan yang kedua mengatakan orang Mekah seret mayat Abu Lahab ni, ikat kaki dia dengan tali, seret pergi satu tempat, lalu dibaling batu dan menjadi kubur dia di situ. Allah menghina, menyeksa Abu Lahab ni masa dunia ni, sehingga dia mati. Dan hari ni tuan-tuan, kubur Abu Lahab ni ada di Mekah. Ada di Mekah. Cuma kalau tuan-tuan ambil pakej umrah ni, dia tak ada dalam satu cara dia tu melawat kubur Abu Lahab. Tak ada. Tapi kalau tuan-tuan ada kawan-kawan kat sana, pergilah tengok. Bukan tujuan nak memuliakan dia, nak ambil pengajaran kubur Abu Lahab. Tapi ada, saya diberitahu, kubur Abu Lahab ni bau busuk sampai sekarang. Orang yang pergi tu orang kata tak tahan bau dia. Tak tahu sama ada orang letak bangkai ke, tak pernah Sabah orang nak letak bangkai kot. Tapi orang kata kubur, kat kawasan kubur tu bau busuk. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat, kisah Abu Lahab ni menjadi suri teladan kepada kita umat akhir zaman ini, bagaimana ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah Abu Lahab ni. Yang pertama, Allah memberi peluang kepada sesiapa pun. Sejahat-jahat Abu Lahab ni tuan-tuan, Allah campurkan perasaan cinta kepada Nabi. Jadi apa alasan kita kalau kita ni di akhir zaman ni, kita kata orang-orang apa, komuniti bukan Melayu kita ni yang non muslim semua tu kan, apa tuan-tuan ingat dia tak tahu ke Islam? Dia tak tahu ke? Mustahil tak tahu. Tambah zaman IT sekarang ni kan, mesti dia tahu tentang Islam. Abu Lahab pun Allah campurkan perasaan tu. Itu manusia jahat, manusia-manusia baik seperti komuniti non-muslim ni, yang baik-baik ni, Allah juga campurkan dalam hati mereka. Itu terpulang pada mereka. Sebab tu kita orang Islam ni dakwah, tugas kita dakwah ni, menyampaikan risalah Islam ni supaya sampai pada mereka. Ya, soal hidayah tu hak Allah, kerja kita menyampaikan kepada mereka. Kemudian kisah Abu Lahab ni sendiri menunjukkan kebenaran Quran. Sebab tu Quran ni tuan-tuan, wajib kita belajar. Quran ni wajib. Siapa tak belajar Quran, dia berdosa. Wajib belajar. Kemudian lepas kita boleh baca Quran, kita kena faham dia. Faham dia. Dan lebih lagi tuan-tuan tadabbur dia. Tadabbur Quran ni, sebab banyak benda-benda yang menakjubkan, yang luar biasa, yang kita boleh ambil pada Quran ni. Hari ni tuan-tuan, di barat sana, di Eropah, di Amerika Utara, orang berduyung-duyung masuk Islam. Salah satu sebabnya kenapa? Budaya tadabbur tu. Saya ada seorang kawan akademik, orang mengajar universiti juga. Dia beritahu saya, dia kata, saya tadabbur Quran ni sebelum saya Muslim, sebelum saya masuk Islam.
Dia non-Muslim masa tu, tapi dia sebab budaya di sana kan. Budaya di sana dia dialog, dia dengan rakan-rakan Islam ni, dia ajak sekali tadabbur Quran, dia non-Muslim. Macam tu. Akhirnya dia kata dia masuk Islam tu salah satu sebabnya kerana mukjizat dia kata dalam Quran tu. Yang sangat menakjubkan dia. Begitu. Jadi tuan-tuan cukuplah sekadar tu tazkirah pada pagi ini. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan di saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.